Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Nizam bin Hasan sebagai penyampaian yang pertama. Untuk pengenalan, amalan nilai murni boleh didefinisikan sebagai amalan yang membawa seseorang ke arah kebaikan. Penerapan amalan nilai murni dalam kehidupan bermasyarakat dapat mengukuhkan keimanan umat Islam. Nilai murni dalam falsafah hidup masyarakat Islam amat penting kerana ia dapat menunjukkan imej yang baik kepada orang bukan Islam. Selain itu, penerapan amalan nilai murni juga dapat mengubah persepsi orang bukan Islam terhadap agama Islam, bahawa agama Islam itu agama yang indah serta mengajar umatnya ke arah kebaikan. Seterusnya, pengaruh-pengaruh barat yang masuk ke dalam diri umat Islam telah menyebabkan pudarnya pengamalan nilai murni dan secara tidak langsung telah menggugat keimanan anak muda. Trend-trend di media sosial seperti TikTok telah membuatkan golongan muda mengabaikan amalan nilai murni serta melanggar larangan agama semata-mata demi mengikut perkembangan semasa. Ini boleh melemahkan iman mereka serta mampu meruntuhkan akhlak mereka. Keruntuhan akhlak di umat Islam di Malaysia turut dipengaruhi pudarnya amalan nilai murni dalam kehidupan seharian. Assalamualaikum, nama saya Syafiqah Nur Syuhada binti Zakaria. Saya akan menjelaskan isu permasalahan, iaitu masyarakat Melayu Islam hari ini mempunyai sikap mudah membida'ahkan amalan atau adat resam keislaman dalam masyarakat Melayu Islam. Relativisme merupakan kajian tentang kepelbagaian kebudayaan. Ia mengkaji kepelbagaian kepercayaan dan amalan moral yang berbeza antara sesuatu budaya di mana sesetengah masyarakat dapat menerima sesuatu perkara, manakala sesetengah lagi tidak dapat menerima perkara tersebut. Penelitian dan penilaian terhadap isu amalan bid'ah harus dilakukan melalui rujukan Al-Quran dan As-Sunnah. Bid'ah yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW mempunyai pengertian yang luas. Maka kita perlulah melihat sama ada amalan yang kita lakukan bertepatan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW ataupun tidak. Dengan begitu, kita boleh gunakan atau mengambil ucapan yang dibawa oleh mazhab Al-Imam Ash-Shafi'i, iaitu mazhab yang utama dipegang oleh rakyat Malaysia. Berdasarkan mazhab Al-Imam Ash-Shafi'i, bid'ah terbahagi kepada dua, iaitu bid'ah mahmudah, iaitu yang selari dengan as-sunnah, dan bid'ah mazmumah, iaitu yang bertentangan dengan sunnah. Oleh itu, perbahasan mengenai isu bid'ah ini dapat membuka minda kita untuk lebih bersikap terbuka dalam usaha memperbaiki amalan-amalan nilai murni Islam yang telah dibid'ahkan, terutama apabila kebanyakan amalan itu telah diwariskan secara turun-menurun daripada ahli masyarakat terdahulu. Sebagai contoh, amalan bid'ah yang melibatkan aktiviti kenduri arwah untuk orang yang telah meninggal dunia bagi menyampaikan doa kepada arwah si mati. Amalan ini tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi diamalkan oleh masyarakat Melayu dengan menggunakan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran dan juga memberi makanan kepada tetamu. Amalan ini tidak bertentangan dengan agama, tetapi dianggap bid'ah apabila berlaku pembaziran. Punca berlakunya isu bid'ah ini adalah kerana kurang pendidikan agama. Pendidikan agama adalah penting dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia. Apabila kurangnya ilmu pengetahuan agama, ia boleh membawa kita ke dalam kesesatan. Oleh itu, kurang pendidikan agama adalah punca utama bagi isu permasalahan kajian yang kami selidiki ini, di mana masyarakat kurang dapat menilai sesuatu hukum atau perbuatan itu sama ada sesuatu perkara itu pada mata kasarnya kelihatan baik tetapi sebaliknya adalah buruk, ataupun yang terlihat buruk itu adalah yang baik. Walaupun pendedahan terhadap agama Islam ini telah ditekankan sejak kecil lagi, tetapi penghayatan masyarakat terhadap ilmu agama itu sendiri kurang diberi perhatian. Oleh yang demikian, peranan ibu bapa dan ahli keluarga amat penting dalam isu agama ini kerana mereka adalah golongan yang paling dekat dengan kita yang sepatutnya menjadi sumber utama untuk memberi pendidikan agama. Sesetengah ibu bapa pula yang sibuk menguruskan pekerjaan sehingga anak-anak diabaikan dan mengharapkan guru sekolah untuk mendidik anak-anak, sedangkan yang lebih bertanggungjawab terhadap anak-anak adalah ibu bapa. Generasi muda kini juga banyak didedahkan dengan penggunaan gadget dan sosial media, tetapi mereka lebih cenderung ke arah hiburan yang berkaitan hal kebaratan. Oleh itu, mereka ini akan mudah terpengaruh dengan perilaku gaya hidup kebanyakan masyarakat barat, bukan Islam. Tetapi isu ini dapat dicegah sekiranya
tindakan di peringkat awal diambil seperti ibu bapa memantau sumber yang dilihat oleh anak-anak. Terhadap kurang pendidikan agama ini akan membawa masyarakat mudah terjerumus dalam kesesatan tanpa mereka sedar. Tanpa masyarakat sedar, apabila mereka kurang mendalami ilmu agama itu dan tidak memperbanyakkan sumber agama, mereka boleh mudah terpedaya dengan golongan-golongan bid'ah yang seterusnya akan membawa mereka terjerumus dalam kancah dosa. Seterusnya, melalui bid'ah ini akan memberi kesan kepada generasi akan datang. Hal ini kerana berkemungkinan mereka akan mewarisi ajaran atau amalan yang tidak diterapkan dalam Islam dan ia juga akan mendorong kepada imej yang negatif kepada agama Islam. Justru itu, apabila masyarakat terjerumus dalam kesesatan, mereka akan menjadi orang yang membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Hal ini bukan sahaja memberi pandangan buruk kepada penganut agama Islam sahaja, tetapi penganut agama lain juga akan memandang serong terhadap ajaran agama Islam. Isu ini hendaklah diberi penekanan dan diberi perhatian oleh masyarakat supaya masyarakat dapat berhati-hati dalam mempelajari ilmu agama dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Seterusnya adalah pengaruh rakan sebaya. Sahabat atau lebih mudah dipanggil rakan sebaya dan keluarga adalah dua dunia sosial yang berbeza apabila di rumah seseorang itu berinteraksi dengan keluarganya, termasuk ibu, bapa dan adik-beradiknya. Dan apabila seseorang itu di luar, dia akan bergaul dengan rakan sebaya. Rakan sebaya ini terdiri daripada pelajar atau remaja berumur antara satu sama lain yang hampir sebaya. Pembentukan akhlak seseorang itu berkait rapat dengan siapa mereka bergaul dan berkawan. Sebagai seorang Muslim, kita hendaklah pandai mencari kawan untuk membimbing kita ke syurga dan ke arah yang lebih baik. Apabila seseorang itu bergaul dengan rakan sebaya atau sahabat yang mempunyai sifat negatif, mereka juga terdorong untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik dan tidak berfaedah. Ibu bapa seharusnya perlu memainkan peranan yang penting untuk anak-anak mereka. Mereka perlulah sentiasa mengawasi dengan siapa anak-anak mereka berkawan dan mereka perlu menetapkan had masa untuk mereka berjumpa dengan kawan-kawan mereka di luar rumah. Remaja yang berumur belasan tahun ini akan sedaya upaya mengikut tingkah laku rakan sebaya mereka tanpa berfikir impak-impak pada masa akan datang sama ada buruk ataupun baik. Untuk membentuk akhlak dan menerapkan nilai murni yang baik, setiap orang hendaklah berada di dalam kumpulan yang boleh mendorong mereka untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Seterusnya adalah impak daripada pengaruh rakan sebaya, iaitu keruntuhan disiplin dan moral. Apabila seseorang itu bergaul dengan rakan sebayanya yang sering melakukan perkara-perkara yang tidak baik, sebagai contoh menghisap rokok, mencuri, ponting sekolah dan sebagainya, akan mudah terjerumus bersama mereka untuk melakukan hal-hal yang negatif tersebut. Rakan sebaya sangat berpengaruh dalam membentuk akhlak dan peribadi seseorang remaja tersebut. Kebiasaannya, remaja yang sering membuat masalah adalah dari remaja yang mempunyai masalah keluarga. Mereka kurang mendapat perhatian yang sepatutnya diterima. Jadi, mereka mencari inisiatif sendiri untuk berdikari. Apabila perkara ini terjadi, maka mereka akan mencari duit untuk diri sendiri untuk memenuhi keperluan diri. Pada umur belasan tahun, kebanyakan daripada mereka masih belum matang dan masih lagi belajar tentang kehidupan dan tata cara hidup yang betul. Jadi, mereka membuat keputusan melulu tanpa berfikir akan risiko-risiko yang akan dihadapi kelak. Masalah disiplin dan keruntuhan moral yang sering terjadi terutamanya adalah masalah buli yang semakin berleluasa. Sebagai contoh, baru-baru ini negara kita dikejutkan dengan masalah buli yang berlaku di MRSM yang melibatkan pelajar tingkatan 1 di sekolah itu. Dari sini kita dapat simpulkan bahawa rakan sebaya yang bagus memainkan peranan yang begitu besar dalam isu ini. Apabila kita bergaul dengan mereka yang tidak baik, kita akan turut terlibat dalam aktiviti yang tidak bermoral itu. Rakan sebaya yang baik adalah yang sering mengajak kita melakukan perkara-perkara yang baik, berfaedah dan juga yang sering mengajak kita melakukan kebaikan seperti solat berjemaah di masjid, membaca Al-Quran bersama-sama dan sering menolong orang yang susah.
Punca yang ketiga adalah penyalahgunaan media sosial. Perkembangan kemajuan teknologi seperti kemudahan internet secara tidak langsung telah mewujudkan pelbagai aplikasi media sosial. Penggunaan internet telah menyebabkan kepesatan teknologi secara berperingkat dan secara tidak langsung mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi antara satu sama lain. Ia juga mampu mengakibatkan ketagihan kepada setiap pengguna. Berdasarkan pemilikan telefon pintar mengikut peringkat pendidikan pula, penggunaan yang paling tinggi adalah pelajar sekolah menengah iaitu sebanyak 60%, manakala kedua tertinggi pula daripada pelajar pengajian tinggi sebanyak 40%. Hal ini jelas membuktikan bahawa pengaruh pengguna telefon pintar sangat tinggi bagi golongan kanak-kanak dan remaja. Terdapat kebimbangan yang semakin meningkat sejak beberapa dekad yang lalu mengenai penggunaan media sosial dalam kalangan pelajar sekolah menengah maupun sekolah rendah dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan pendidikan mereka. Generasi muda hari ini terpengaruh dengan media sosial dan lanskap digital ini juga telah meningkatkan tekanan kepada remaja. Seorang penyelidik mendapati bahawa laman rangkaian sosial yang paling banyak digunakan ialah Facebook. Justru hanya sedikit pelajar yang menggunakan laman web tersebut untuk kemajuan atau pembangunan akademik. Selebihnya mereka menggunakan untuk berkomunikasi bersama sahabat dan keluarga mereka yang berjauhan. Salah satu impak daripada penyalahgunaan media sosial adalah peningkatan jenayah cyber. Terdapat beberapa keburukan yang boleh terbentuk kepada diri seseorang apabila menyalahgunakan media sosial, terutama terhadap pembentukan akhlak dan nilai murni dalam diri mereka. Perhatian yang munasabah telah diberikan kepada sisi negatif laman rangkaian sosial seperti buli cyber, interaksi bapa dan anak, ketagihan internet dan pengaruh penggunaan media sosial terhadap gangguan tidur dan prestasi akademik. Salah satu punca terjadinya jenayah cyber adalah kerana sifat-sifat negatif pengguna yang sekadar suka-suka ingin mencuba sesuatu yang baru dan mengendahkan kesan-kesan yang akan terjadi di masa akan datang. Mereka selalunya akan menyerang pengguna-pengguna media sosial yang lain dengan meninggalkan komen-komen yang negatif di ruangan komen orang tersebut. Kebanyakan mereka adalah golongan remaja menghampiri dewasa 20-an. Golongan ini kebiasaannya mempunyai sikap yang sukar diramal dan belum cukup matang untuk berfikir tentang akibat jenayah yang mereka lakukan. Justru itu, setiap pengguna hendaklah menerapkan nilai murni dan moral yang tinggi semasa menggunakan media sosial agar entiti seseorang, terutamanya orang Muslim, dapat dijaga dengan baik. Seterusnya saya akan menjelaskan objektif dan huraian kajian. Objektif dan huraian kajian yang pertama adalah untuk mengkaji tujuan kewujudan manusia sebagai khalifah di bumi. Setiap umat Islam memainkan peranan penting dalam mencerminkan Islam sebagai agama yang membawa kepada kedamaian, terutama dengan mengamalkan peribadi dan tingkah laku yang murni. Kepentingan memberi penekanan terhadap nilai-nilai murni dalam falsafah hidup masyarakat Islam, terutamanya di Malaysia, adalah sejajar dengan tujuan kewujudan manusia sebagai khalifah. Oleh yang demikian, objektif kajian yang kami kaji adalah berkaitan dengan nilai murni dalam falsafah hidup masyarakat Islam di Malaysia. Tujuan utama objektif kajian ini adalah untuk memberi penjelasan atau pendedahan mengenai tajuk yang dipilih serta sokongan-sokongan bagi dalil-dalil daripada Al-Quran dan Hadis. Dari segi bahasa, khalifah berasal daripada perkataan khalafa yang bermaksud menggantikan atau khulafa yang bermaksud para pengganti. Maksud khalifah dari segi istilah pula ialah generasi manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penggantinya untuk mentadbir, mengurus dan memakmurkan bumi ini dengan menjalankan syariahnya, sama ada di peringkat peribadi, keluarga, masyarakat, negara dan antarabangsa. Manakala, menurut Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, konsep khalifah bermaksud manusia iaitu sebagai wakil atau pengganti di bumi dengan kedudukannya sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, dalil tujuan manusia diciptakan adalah sebagai khalifah adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Kata Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang di dalam kitabnya Celupan Jarum Kecil di Lautan Ilmu Al-Quran,
mensyarahkan ayat di atas, manusia ialah makhluk yang mentadbir urusan bumi dengan sifat dan ciri kejadian yang berbeza dengan makhluk lain. Bumi ditadbir dengan petunjuk Allah melalui hukum yang ditetapkan, yang menjadi sempadan buat manusia. Ini menunjukkan bahawa manusia itu dipilih menjadi khalifah di muka bumi Allah kerana bersesuaian dengan sifat dan ciri kejadian manusia itu. Dan manusia itu adalah sebaik-baik makhluk yang Allah cipta, dan Allah memuliakan semua manusia yang beriman kepadanya. Bumi ini akan makmur jika ditadbir oleh khalifah yang adil. Sebagai contoh yang boleh dilihat kisah Khalifah Zuhud Sayyidi Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, khalifah zaman Bani Umayyah. Wallahu a'lam. Selain daripada untuk mencapai objektif kajian mengenai kewujudan manusia sebagai khalifah di muka bumi, menjelaskan konsep menjaga nasab juga adalah salah satu daripada objektif kajian ini. Pengertian nasab dari segi bahasa adalah keturunan, kerabat atau menetapkan keturunan. Manakala dari segi istilah pula, nasab adalah keluarga atau keturunan ahli waris yang berhak menerima harta. Hal ini kerana adanya pertalian darah atau keturunan. Menurut pandangan Wahbah Al-Zuhaili, nasab merupakan satu sandaran yang kukuh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahawa yang satu adalah daripada yang lain. Hal ini bermaksud seorang anak adalah bahagian daripada ayahnya dan seorang ayah bahagian daripada datuknya. Berdasarkan perspektif Islam, ikatan sebuah keluarga yang mempunyai pertalian darah hasil daripada sebuah pernikahan yang sah, nikah fasi atau senggama syubhat, iaitu zina, juga dikaitkan dengan konsep nasab. Pemeliharaan keturunan adalah penting untuk membentuk masyarakat yang sihat, produktif dan berkesan. Penjagaan nasab dapat membentuk setiap individu melalui kaedah didikan berdasarkan Islam. Islam sangat menitik beratkan pemeliharaan nasab sehingga wujudnya berbagai pensyariatan dan hukum hakam yang melibatkan pemeliharaan nasab. Antaranya ialah pengharaman zina dan apa-apa sahaja yang membawa kepadanya dengan menggalakkan perkahwinan yang sah. Dalil bagi menjaga nasab adalah dalam surah Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan. Berkata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya bahawa Allah melarang para hambanya daripada melakukan zina dan juga perkara yang membawa dekat kepada zina, seperti sebab-sebab dan seruan-seruannya. Jadi, dapat difahami bahawasanya perkara paling penting dalam menjaga nasab adalah dengan mengelakkan diri dari terjerumus ke dalam zina maksiat. Anak yang lahir dari perkahwinan yang halal, maka akan terlahirlah anak yang soleh dan solehah. Jikalau anak itu dilahirkan tidak sah taraf, dibimbangi akan menyebabkan anak tersebut menjadi sebaliknya. Wallahu a'lam. Seterusnya, saya akan bentangkan dengan objektif yang seterusnya, iaitu membentuk masyarakat Islam yang berperibadi mulia. Sesebuah masyarakat atau bangsa itu akan menjadi mulia disebabkan menjadikan Islam sebagai cara hidup mereka. Namun, menjadi persoalan bagaimana untuk membentuk masyarakat yang mulia itu. Pertama, perlu difahami bahawa kepribadian mulia bukan hanya semata-mata diterjemah dari aspek adab dan akhlak semata-mata. Namun, konsepnya perlu dikembangkan lagi. Antara perkara yang boleh menjadikan sesebuah masyarakat atau individu itu menjadi mulia adalah yang pertama, apabila seseorang itu tetap pegangan pada prinsip dan anjal pada perlaksanaan. Yang kedua, menonjolkan syiar atau lambang agama itu pada diri mereka. Ketiga, menunjukkan izah atau kehebatan Islam pada perilaku mereka. Dan yang terakhir, mengamalkan syariat Islam dalam kehidupan seharian mereka. Kesemua ciri ini perlu untuk membentuk masyarakat Islam yang berperibadi mulia.
Antara dalil Quran yang boleh kita ambil untuk dijadikan panduan untuk kita membentuk peribadi mulia dalam diri adalah dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku, ikuti Nabi Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik. Assalamualaikum, nama saya Nur Afika binti Abu Qasim. Saya akan meneruskan pembintangan ini. Saya akan menerangkan tentang cadangan dan penyelesaian bagi menerapkan nilai murni dalam falsafah hidup masyarakat Islam di Malaysia. Antara cadangan yang pertama adalah pihak kerajaan boleh melaksanakan kempen amalan nilai murni dengan menggunakan pelbagai platform seperti iklan di televisyen, surat khabar dan lain-lain lagi. Hal ini kerana ia dapat lagi menimbulkan kesedaran pentingnya nilai murni dalam falsafah hidup. Sebagai contoh, kerajaan boleh menggunakan platform televisyen seperti membuat iklan pendek tentang pentingnya nilai murni atau pentingnya nilai murni. Hal ini kerana kanak-kanak dan orang dewasa lebih meluangkan masa dengan menonton televisyen daripada membaca atau menghadiri majlis-majlis atau acara. Selain daripada itu, pihak kerajaan juga boleh menggunakan wang untuk membuat filem yang berkaitan nilai murni atau yang dapat memberi pengajaran nilai murni kepada penonton. Mereka juga boleh memaparkan kebaikan nilai murni di surat khabar. Hal ini kerana orang tua lebih gemar membaca surat khabar daripada menonton televisyen. Seterusnya, pihak kerajaan juga boleh melakukan program penerapan nilai murni di penjara seperti Perdana Menteri atau Menteri Besar turun menyertai program tersebut. Kempen nilai murni tersebut perlu dilakukan secara berterusan. Hal ini kerana secara tidak langsung akan merugikan kerajaan sekiranya kempen tersebut tidak dilakukan secara berterusan, kerana mereka telah membayar slot iklan tersebut, surat khabar, filem dan lain-lain lagi. Sekiranya kempen tersebut tidak dilakukan berterusan, objektif kempen tersebut tidak akan dicapai. Oleh itu, pihak kerajaan mestilah mengadakan kempen tersebut secara berterusan dan berleluasa supaya dapat mewujudkan masyarakat yang tinggi nilai budi pekerti dan menjadi masyarakat yang bertanggungjawab terhadap orang lain. Cadangan yang kedua pula, pihak KLT perlu membuat program atau aktiviti yang dapat memupuk nilai murni seperti bergotong royong, majlis ilmu dan lain-lain lagi pada setiap bulan. Program seperti ini juga dapat memberi peluang kepada masyarakat untuk bergaul antara satu sama lain. Sebagai contoh, baca Yasin pada setiap bulan di Dewan Terbuka orang ramai dapat memupuk nilai cinta kepada Allah. Di dalam Islam juga mengajar kita untuk menunjukkan sikap yang baik bagi mencegah mungkar dan menegakkan ma'ruf. Dengan cara ini, ia dapat memupuk nilai kerjasama dan betul ansur di kalangan masyarakat. Selain itu, terdapat beberapa program nilai murni yang boleh dilakukan oleh pihak KRT. Antaranya adalah majlis berbuka puasa, majlis sambutan Aidiladha dan lain-lain lagi. Dengan program tersebut, ia dapat mewujudkan kerjasama antara masyarakat dan memupuk perpaduan. Di samping itu, pihak KRT juga boleh membuat kutipan duit bagi membantu golongan miskin pada setiap bulan. Hal ini kerana Islam telah mengajar kita untuk membantu antara satu sama lain bagi memupuk kasih sayang untuk menjalinkan silaturahim. Oleh itu, pihak masyarakat atau KRT amatlah penting dalam memainkan peranan untuk memupuk nilai murni dalam kalangan masyarakat Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Rana Najah binti Razak. Saya adalah pembentang yang kelima. Saya akan membentangkan mengenai kepentingan penggunaan media massa pada masa ini. Kemajuan teknologi maklumat yang telah mendorong kepada semua pengguna jaringan sosial yang semakin menular dalam kalangan masyarakat pada masa ini. Seperti yang kita tahu, pada zaman ini, pelibatan penggunaan media sosial ia juga dapat dalam pelbagai bentuk. Antara kebaikan penggunaan platform media sosial, ia juga dapat mendapatkan hubungan silaturahim antara masyarakat. Dengan menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, iklan YouTube dan sebagainya, media sosial juga berkesan untuk memudahkan pengguna untuk menyalurkan berita penting dengan mudah. Forum mengenai kebaikan. Masyarakat Islam pada masa ini juga menjadikan internet itu sebagai sumber untuk mempelajari banyak ilmu tentang Islam seperti maklumat tentang agama dan nilai-nilai kebaikan dalam falsafah hidup masyarakat Islam di Malaysia. Media sosial juga dapat memupuk seseorang itu rajin untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan tentang akidah, syariat Islam dan sebagainya.
Cadangan seterusnya ialah membuat kempen mengenai falsafah hidup Islam dalam kalangan pihak sekolah. Membuat kempen boleh memberikan pengetahuan yang lebih meluas mengenai nilai murni dalam falsafah hidup Islam di Malaysia. Fokus utama yang kita perlu mengambil berat ialah dalam kalangan pihak sekolah seperti remaja. Dalam sistem pendidikan di Malaysia, ia perlu memberikan tumpuan terhadap dasar pendidikan untuk melahirkan insan yang baik, menyeluruh dan bersepadu dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dengan adanya kempen mengenai nilai falsafah hidup Islam di Malaysia, ia boleh memberikan lebih banyak ilmu mengenai nilai murni falsafah hidup Islam kepada remaja. Tambahan pula, sebelum berlakunya virus COVID-19, kebanyakan sekolah sentiasa mengadakan program yang bermanfaat kepada pelajar seperti berkemungkinan besar pihak sekolah juga mengajukan salah satu program iaitu membuat kempen. Tetapi yang kita tahu sekarang, ke seluruh negara berlakunya serangan virus COVID-19 termasuklah di Malaysia. Virus COVID-19 ini membuatkan kesemua sekolah juga terikat untuk mengadakan program yang bermanfaat secara bersemuka dengan pelajar. Cadangan yang terakhir ialah ibu bapa dinasihati supaya sentiasa mengawasi pergerakan anak-anak. Pada zaman sekarang, pemantauan oleh ibu bapa sangat penting kerana tingkah laku anak-anak sentiasa diawasi bagi memastikan mereka bebas daripada segala anasir negatif yang boleh menghancurkan masa depan mereka. Ibu bapa juga diingatkan supaya memantau penggunaan media sosial yang digunakan oleh anak-anak bagi mengelakkan terpengaruh dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan pemikiran dan jati diri mereka. Hal ini kerana peribahasa juga menyatakan getah daun akan mengalir ke batang jua. Ia menunjukkan bahawa anak-anak sudah pasti menuruti ibu bapa dalam hal tingkah laku dan sikap. Ibu bapa sentiasa bertanggungjawab dalam melengkapkan anak-anak dengan ilmu pengetahuan yang baik bagi menjadikan anak-anak insan yang soleh dan soleha. Sebagai kesimpulan, penerapan nilai murni amatlah penting dan perlu disemaikan dalam diri setiap masyarakat Islam di Malaysia untuk mengekalkan kemuliaan agama Islam serta keharmonian yang telah diperolehi oleh pejuang-pejuang kemerdekaan menentang penjajah. Hal ini kerana pengamalan nilai murni dalam kalangan umat Islam dapat mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku seperti peristiwa berdarah 13 Mei tahun 1969 yang telah mengorbankan ramai nyawa yang tidak berdosa. Sekiranya kita mengamalkan nilai murni dalam kehidupan seharian, kita akan dapat memupuk perasaan hormat pada orang lain walaupun berbeza agama, budaya dan kaum. Sebagai umat Islam, kita disuruh untuk menjaga hubungan antara manusia dengan cara menghormati, sentiasa jujur, bersopan santun sesama manusia serta bertolak ansur. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.